Penuh tuan-tuan dan puan-puan. Penuh dengan kedai-kedai warga asing dekat sekitar Jalan Kota Raja ni. Okey. Ini baru kedai runcit. Belum lagi kedai-kedai makan tau. Yang mana orang-orang tempatan kita nak berniaga, nak cari rezeki tak boleh. Korang tengok sampai ke bahu jalan diorang berniaga. Apa yang YDP, apa yang majlis pengarah pelesenan, apa yang pengarah penguatkuasaan buat, korang boleh nampak. Saya berani cakap, boleh tengok dekat saluran komunikasi Kelang, semua kedai-kedai ni, gambar ni semua dah ditutup, dah disil ketika PKP yang lepas kerana tidak mempunyai lesen yang sah. Korang boleh nampak. Okay? Ni di sekitar Jalan Kampung Jawa ni, boleh nampak ni. Belum lagi saya bawa ke atas ke Teluk Mendegun, bawa ke Sungai Kandis. Ini semua saya nak bagi tahu lah. Inilah dia masalah yang kita hadapi kat sini apabila peniaga-peniaga warga asing yang berniaga sesuka hati, yang merampas hak-hak orang Malaysia. Jadi yang maka yang jadi mangsa adalah rakyat Malaysia, kan? Disebabkan kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Disebabkan kerana ada binatang-binatang ternakan. Peniaga-peniaga warga asing tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh tengok. Saya dekat depan Din Tom Yam. Okey. Kedai-kedai kat sini semua. Ni semua kena seal. Belah sana pun kena seal. Semua banyak kedai kena seal, tapi masih lagi beroperasi. Okey, boleh nampak. Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan? Bos tak ada? Lesen tak ada? Tak boleh Li, tak boleh masuk. Saya tak boleh masuk dalam tuan-tuan dan puan-puan. Kedai ni tak ada lesen. Brother saya dah tanya dah, tak ada lesen. Tapi tak boleh masuk. Kan, kita tak nak cuba tetuskan suasana tegang, kita tak boleh masuk. Boleh nampak? Assalamualaikum. Khabar sihat? Tak ada lesen kat tu? Tak ada lesen. Akan nak tahu, kedai-kedai yang warga asing ni dia akan ada peti. Peti-peti macam tu. Dia orang akan jual ikan. Setiap kedai akan jual ikan. Dia akan jual peti-peti tu. Dia orang lesen runcit tetapi dia orang menggunakan pasar. Macam mana dia jual barang pasar? Itulah yang saya masalahnya. Bila orang berniaga, orang Malaysia berniaga tepi-tepi jalan dia angkut. Kan? Struktur tepi jalan diangkut, dia roboh kan. Tetapi akan tengok penuh. Tutup mata je, biasalah. Kan? Kalau katalah mereka ni semua adalah pekerja, saya nak tanya kepada pihak imigresen negeri Selangor, khususnya dalam kawasan Pelabuhan Kelang. Mereka ni mempunyai permit ataupun pasport. Layak ke mereka ni bekerja, digelar sebagai pekerja kedai runcit, pembantu kedai runcit? Okey, lagi satu tuan-tuan dan puan-puan. Lagi satu apa yang saya nak bagi tahu dekat sini. Lagi satu apa yang saya nak bagi tahu dekat sini. Kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor, dia dah luluskan undang-undang melarang peniaga warga asing ni berniaga dalam negeri Selangor ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dah larang, dah keluar arahan dah keluar undang-undang dah, tetapi tidak ada apa-apa tindakan. Boleh tengok kedai kat bandar Sun Sulaiman dekat kawasan Kelang ni bersepah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, masih lagi tidak ada apa-apa tindakan daripada tuan YDP kita, tuan pengarah pelesenan dan juga pengarah penguasaan Majlis Perbendaharaan Kelang. Lesen tak ada, baru nak buat lesen. Lesen beras. Masih? Masalah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bangla tu pun tak ada lesen. Mana Bangla tak ada lesen? Kedai bateri. Kedai bateri pun tak ada lesen. Nampak? Macam mana yang fikir tak nampak? Terang-terang lah, benda ni dah confirm lah. Apabila ada kedai-kedai macam ni, dah confirm patut ada pemantauan daripada pihak Majlis Perbendaharaan Kelang. Tapi tak ada apa-apa tindakan. Boleh tengok? Kan? Boleh tengok? Saya betul-betul lah. Ini kampung saya tuan-tuan dan puan-puan. Ini tempat saya lahir tau.
Jadi tugas saya sebagai orang tempatan kat sini, saya kena pastikan mereka-mereka ni keluar sebenarnya. Tak boleh berniaga. Dan tempat-tempat ni diisi oleh usahawan-usahawan muda, rakyat tempatan, tuan-tuan dan puan-puan. Mana lagi? Interview. Aku nak kena interview ni. Jangan main-main. Sekejap. Ya. Akan interview kat mana? Depan kedai. Depan kedai boleh. Kan? Sini pun boleh kak. Tak ada masalah. Kan? Ni tolong ni. Saya nak kena tunjuk sikit. Kena tunjuk muka. Kan? Tu ayah Abu. Aceh. Bang boleh bang tolong pegang. Boleh abang? Ada kat sini. Boleh kat sini tak apa. Saya dekat sini cukup. Kan? Boleh bang nampak sampai muka? Nampak. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Inilah situasi yang kita hadapi dekat sini. Kenapa saya bertindak sedemikian? Kenapa saya berjadi macam ini? Kerana PBT hanya menekankan kepada orang tempatan, tetapi peniaga-peniaga warga asing mereka tidak ambil tindakan, mereka hanya diam diri. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah dia. Awi. Ini kedai Thailand. Tunjukkan buaya. Tak apa. Ini kedai Thailand. Kau kena Thailand. Macam mana Thailand boleh dapat okey macam ni lah kita cakap. Satu kampung Jawa ni adalah tanah pertanian. Okey. Tanah pertanian, siapa yang berniaga di kawasan kampung Jawa ni tak layak untuk dapat lesen. Tapi macam mana tanah pertanian boleh Berniaga macam-macam. berniaga macam-macam lah. Hanya SSM je. Pergi beli belakang. Pergi beli kat belakang. Siapa dia? Ni, tak ada lesen tak? Tak ada. Tak ada. Dia baru nak buat. Thailand. Thailand. Okey kak. Baru nak buat. Owner Thailand. Owner Thailand. Oh, ni Thailand? Saya nak berniaga dekat Thailand pun tak boleh. Kena halau. Nama saya Saya selalu Muhammad pergi Thailand Azhar. nak berniaga sana tak boleh. Kena halau. Mr. J. So, sekiranya penduduk di Kampung Jawa. Saya adalah penduduk tetap kat sini tapi dah berpindah lah. Tapi ni dalam kawasan saya lagi. So, apa pendapat abang mengenai peniaga warga? Okey, berkenaan dengan peniaga-peniaga warga asing ni yang dah mula kita nampak mereka ni dah mula menjajah ataupun dah mula beroperasi secara terbuka. Dah seolah-olahnya seperti kerajaan negeri mahupun pihak berkuasa tempatan tidak mengambil apa-apa pun tindakan. Jadi setelah apa yang saya buat selama ni hampir setahun, saya telah membongkarkan, mendedahkan mereka ni sebenarnya berlindung ataupun berniaga di bawah lesen orang tempatan. Jadi persoalannya dekat sini, bila saya pergi sendiri kepada pihak Majlis Perbandaran Kelang, bertanyakan berkenaan dengan lesen, bahagian pelesenan, mereka beritahu saya memang tak boleh disewakan kepada siapa pun, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh disewakan kepada peniaga-peniaga orang asing. Jadi secara amnya kita dah tahu bahawasanya kedai-kedai macam ni, kedai-kedai runcit di seluruh negara ni maupun di kawasan Kelang terutamanya, tidak, memang terang-terang kedai itu adalah salah dan haram. Tetapi pihak Majlis Perbandaran Kelang tidak membuat apa-apa tindakan. Contoh saya bagi tahu, sewaktu PKP yang berlaku baru-baru ni, deretan kedai dekat sini hampir 10 ke 12 kedai telah disil. Dan pastinya lesen sudah tentu kedai-kedai ini memang tidak mempunyai lesen. Tetapi kembali terbuka, kembali beroperasi macam biasa seperti tak ada apa-apa. Jadi itu adalah persoalannya. Macam saya cakap sebelum ni, apakah tindakan daripada pihak Majlis Perbandaran Kelang? Kan, apabila orang tempatan, tidak kisahlah siapa pun, orang Malaysia berniaga, mereka ni telah dikenakan tindakan dengan kompaun, dengan sita. Bukan kedai runcit saja, tetapi dengan kedai-kedai makan. Kan, maknanya orang tempatan kita nak kena bersaing dengan kedai-kedai tempatan ni yang terang-terangnya daripada Thailand, daripada luar daripada negara kita lah. Kan, mereka dia berniaga. Jadi yang jadi masalahnya adalah rakyat tempatan yang nak cuba mencari rezeki, nak cuba mencari untuk nak kena bersaing pula dengan diorang ni. Jadi kalau ada yang pihak bertanya kepada saya lah, apakah cadangan saya? Cadangan saya kepada pihak Majlis Perbandaran Kelang, utamanya YDP ataupun pihak Kerajaan Negeri Selangor, untuk membatalkan lesen-lesen mereka yang memberi lesen kepada ataupun menyewa lesen kepada warga-warga asing ni. Itu yang pertama. Yang kedua, buat akta baru atau gubal undang-undang baru bahawasanya dalam sistem-sistem peruncutan ataupun sistem-sistem restoran tidak boleh disewakan lesen kepada orang lain. Itu salah satu daripada cadangan saya. So, sebelum ini YDP Kelang pernah juga mengeluarkan, dia kata lesen akan dibatalkan jika menyewa kepada warga asing. So,
You sendiri melihat perkara ini. Saya terus terang saya cakap, kalau anda tanya saya lah secara peribadi saya memang kecewa dengan sikap YDP Kelang. Okay? YDP Majlis Pembenaran Kelang. Disebabkan kerana apa? Masih lagi tidak ada apa-apa tindakan yang keras, tindakan yang drastik. Tidak ada apa-apa lagi pun. Sehingga kini kita pun telah tahu kerajaan negeri di bawah pimpinan MB Selangor dah mengeluarkan arahan bahawa tidak undang-undang meluluskan undang-undang tidak membenarkan warga-warga asing ataupun peniaga-peniaga warga asing ni berniaga dalam negeri Selangor. Tetapi apa yang anda lihat sekarang ni, inilah dia. Masih lagi terbuka tuan-tuan dan puan-puan. So sekarang YDP perlu buktikanlah kalau betul Bagi lesen saya lah kalau puan tanya macam tu, YDP kena turun sendiri dan pastikan benda ni betul-betul berlaku. Okey, khususnya daripada pengarah perlesenan, pengarah penguasaan. Ini yang sepatutnya. Kerana mereka ni adalah tunjang utama. Jadi YDP adalah sebagai petunjang utama untuk membela. Kalau mereka ni tak boleh nak membela nasib rakyat, kepada siapa lagi kita nak mengadu? Kesian kepada peniaga-peniaga yang meniaga makanan, kan, yang meniaga restoran, bersaing tak sampai 3 bulan tutup disebabkan kerana terpaksa bersaing dengan peniaga warga asing ni. Terus terang saya cakap, ini yang kita dapat seperti macam kita menggalakkan lagi. Sampai bila orang kita nak berjaya macam ni? Kan, saya bukan bercakap soal dengki ke tidak, tapi ini ada hak rakyat Malaysia. Itu kena ingat. Jadi kepada semua yang sedang menonton saya apa saya cakap ni, ini adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia dan hak ini adalah untuk kita. Tetapi sekarang apa yang berlaku dekat Kelang, apa yang berlaku dekat dalam pentadbiran Majlis Pembenaran Kelang, hak kami rakyat Selangor, hak kami rakyat Kelang telah dirompak oleh peniaga-peniaga warga asing. So apa abang nak cakap kepada peniaga tempatan yang menyewakan lesen mereka kepada warga asing? Okey. Bagi saya mereka bukan peniaga. Mereka ni cuma sekadar nak cari rezeki dengan mudah. Kita faham. Tetapi dalam masa yang sama, mereka ni telah menjual negara kita, telah menggadaikan maruah kita, menggadaikan negara kita kepada mereka-mereka ni. Pasal mereka bukan warga negara. Kan? Jadi hak saya pula sebagai seorang rakyat Malaysia, saya berhak mempertahankan walaupun saya bukan seorang peniaga, tetapi saya pertahankan hak-hak peniaga-peniaga tempatan ni. Jadi usahlah, hentikanlah. Sekarang apa yang boleh saya cakap? Apa yang boleh kita buat? Desak pada kerajaan negeri, desak pada kerajaan PBT, ubahlah seperti mana saya cakap tadi. Okey. Saya pun nak cakap. Ni salah seorang peniaga kak. Peniaga yang berpengaruh dekat sini. Yang dah terjejas lah. Artis ni, Kepalawi ni. Oh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah daripada saya. Saya rasa saya pun dah mula penat dah ni. Panas kan? Jadi apa yang boleh saya cakap dekat sini, inilah sebahagian yang mampu saya lakukan sebagai seorang rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sahaja yang saya mampu lakukan. Jadi saya menyeru, saya merayu kepada anda semua di luar sana, tolonglah boikotlah kedai-kedai warga asing ni, peniaga-peniaga warga asing, kerana mereka sebenarnya lah membunuh, mereka sebenarnya yang merompak hak-hak peniaga-peniaga tempatan. Kasihanilah kepada mereka-mereka ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu saja daripada saya, Mr. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian dari saya di Sungai Kandis. Ya? Benda boleh gaduh, jangan bincang. Benda boleh kata jangan bincang. Dalam ni ada live Indon dalam ni. Ada. Live ada orang Aceh dalam ni.